Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada saat ini kita menjadi seorang muslim, dan dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi pula kemudahan untuk kita melaksanakan apa yang terkandung di dalam Islam itu. Semua nak kita lakukan sebagai prasyarat kita untuk menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana untuk memasuki syurga Allah tidak dengan amalan, sebaliknya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan amalan nak masuk syurga memang tak boleh. Dia hanya prasyarat untuk mendapat rahmat dari Allah. Lalu bila Allah dah rahmati, barulah seorang itu dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dalam perbahasan 77 cabang iman adalah landasan-landasan, perkara-perkara dan jalan-jalan yang kita mampu ataupun boleh lakukan untuk mencapai darjat keimanan agar menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan ini pastinya mesti kembali kepada petunjuk Allah, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana untuk mencapai redha Allah, untuk mendapat rahmat dari Allah, mestilah seorang itu mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, mesti dia berada di atas jalan yang Allah redai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Bila Allah redha, pasti akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Tetapi kita mesti tahu dan kita mesti ingat dengan sungguh-sungguh bahawa keredaan Allah akan datang melalui jalan yang dia redai. Keredaan Allah kepada hamba akan diraih melalui jalan yang Allah redai. Dan Allah redha kepada kita Islam sebagai agama, dan Allah juga redha kepada kita Nabi SAW sebagai Rasul. Sehingga itu kita berusaha sedaya upaya kita untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka pada hari ini kita sambung cabang iman yang ke-42. Cabang iman yang ke-42, baru ni kita sempat baca sekejap cabang iman ke-43. Tapi sebab dia tertinggal satu chapter, kita ulang balik cabang iman yang ke-42. Apa dia cabang iman yang ke-42? Iaitulah bersederhana dalam perbelanjaan dan mengharamkan memakan harta dengan cara yang salah. Sekali lagi, bersederhana dalam perbelanjaan, itu cabang iman. Sederhana dalam perbelanjaan, jangan terlalu mewah. Serta mengharamkan memakan harta dengan cara yang salah. Perkara ini ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Nabi SAW mengingatkan kepada kita
apa yang ada dalam Quran, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 29. Kata Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Maksudnya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. Akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. Maka dalam surah Al-Isra ayat 29 ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita selaku hamba-Nya agar kita tidak terlalu bakhil. Jangan engkau jadikan tangan terbelenggu di leher, maknanya bakhil. Jangan bakhil. Dan wala tabsutha, dan jangan pula terlalu boros sehingga bagi habis semua apa yang kita ada, bagi fataq'uda maluman mahsura, sehingga akhirnya kamu terduduk dalam keadaan hina dan tercela, menyesal dan tercela. Jadi ini sesuai tak dengan tajuk yang kita sebut di awal tadi, tidak boleh atau bersederhana dalam berbelanja. Sederhana. Jangan terlalu bakhil, dan juga jangan boros. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 67, surah yang ke-25 ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Maksudnya, mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. Jadi ini sifat orang yang beriman. Cabang keimanan yang ke-42 ialah orang yang beriman, dia sangat-sangat bijak berbelanja. Dia beli perkara yang perlu bagi dia, dan dia tidak boros dalam berbelanja sehingga dia beli perkara yang tidak perlu bagi dia. Lebih baik dia ambil harta tu, dia bagi kepada orang yang lebih memerlukan, dan dia dapat pahala, orang tu dapat manfaat. Berbanding dia beli sesuatu yang membazir, akhirnya dia pun tak guna. Sebahagian orang beli pakaian, cukup setahun dia buka almari dia, alamak, pakaian ni tak pakai pun lagi. Akhir sekali bagi kepada orang yang tak, pakaian ni belum pakai. Kalau bagi tu kurang-kurang alhamdulillah lah. Kalau setengah-setengah tu beli kasut, beli kasut, gila kasut tu dia mungkin pakai sekali je. Cukup setahun tengok kasut rosak, tak boleh pakai dan tak boleh bagi orang. Buang. Kasut mahal. Dan begitulah contoh perkara-perkara yang lain. Orang yang beriman, dia hati-hati dalam berbelanja. Jangan jadi orang seperti pergi bazar Ramadan. Tengok tu nak beli, tengok ni nak beli, tengok tu nak beli. Sampai waktu nak makan sikit, lain tak nak. Akhir sekali buang. Itu bukan sifat orang yang beriman. Kerana Allah Ta'ala jelaskan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, tidak boros, walam yaqturu, tidak bakhil, wa kana baina dzalika qawama, dia pertengahan antara boros dengan bakhil. Dia berbelanja, alhamdulillah, dia ikut keperluan dia. Ini rupa-rupanya cara berbelanja ni sebahagian daripada cabang iman. Jangan mentang-mentang kita ada duit banyak, kita beli. Sedang orang sebelah rumah kita tak boleh makan. Kita belanja. Kita lupa ada lagi yang lebih memerlukan. Baiklah kita infak ke mak tafiz, infak ke budak-budak tafiz, tajuk umrah, tajuk haji, bina sekolah. Buat kebajikan, bagi pek makanan, tajuk keperluan perubatan orang dan seumpama dengannya, macam-macam lagi lah. Ruang untuk kita beramal dengan harta. Jadi bersederhanalah. Jangan anggap semua harta kita tu kita yang punya.
walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang beriman ni, dalam harta mereka tu sudah ada hak yang sudah dia ketahui. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta atau orang yang tak ada harta. So dia bagi kepada orang, dia tahu harta dia bukan semuanya dia yang punya. Sebaliknya Allah bagi tu melalui dia. Ada untuk dia, ada untuk isteri dia, ada untuk anak-anak dia, ada untuk keluarga dia, ada untuk jiran dia, ada untuk sahabat handai dia, ada untuk orang fakir, orang miskin, orang yang susah. Jadi berhemahlah dalam berbelanja. Yang kita bimbang satu lagi juga, tuan-tuan dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah orang fakir yang boros. Dia dah tak ada duit, tapi berbelanja mengalahkan orang kaya. Kita ada duit, nak makan restoran mahal-mahal, kita pun rasa segan, sayang nak makan restoran mahal-mahal. Tiba-tiba dia fakir, duit berbuada panggil, cukup-cukup makan duit dia. Tapi dia nak belanja, dia panggil biar papa asal bergaya. Yang ni pepatah yang sangat-sangat silap. Pepatah biar papa asal bergaya ni tidak menepati pepatah ataupun menepati kaedah syarak. Tapi kalau kita kata biar papa, kita beli berhermah dan sebagainya, kita jaga penampilan diri, kemas, cantik. Kadang-kadang tak perlu pun orang benda mahal, berbelanja. Kedai iko banyak pun tuan-tuan. Kedai iko pun boleh. Kadang-kadang kita tengok suri rumah yang bijak berbelanja. Ada saya baca tu seorang suri rumah yang bijak berbelanja. Sewa rumah flat kecil je. Dia kata nak renovate semua sekali tak mampu. Dia simpan duit belanja dia RM20 sebulan. RM20 ni beli wallpaper. Tapi tak boleh nak beli sekaligus lah. Kumpul cukup. Beli wallpaper. Ini beli cukup 2 bulan dapat beli almari second hand. Bukan kita nak suruh macam tu semua, cuma nak katanya orang yang sedar diri berbelanja mengikut kadar yang dia ada. Jangan apa-apa tapi tiba-tiba nak berbelanja. Orang ada harta tak apalah dia berbelanja dengan kadar kemampuan dia. Jangan sampai parah panggil memaksa diri dengan gaya hidup yang ada. Itu jauh lah dia, kalau kita tahu tu jauh. Kita ni kadar mana kita mampu. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup baginda macam mana? Umur baginda sederhana. Sahabat-sahabat yang kaya pun ada. Alhamdulillah. Bukanlah maksudnya bila ada harta tak boleh belanja langsung, tak berbelanja, tapi biarlah dengan maksud dia. Sehingga ada seorang syekh ditanya tentang hukum memakai minyak wangi yang mahal. Dia kata, Syekh, bila kita makan minyak wangi harga beribu-ribu? Syekh kata, kalau maksud dia untuk wangi tu dengan harga mahal, dan wangi tu diiktiraf oleh syarak, dan memang harga minyak wangi tu mahal, maka tak apa, tak menjadi membazir bila kita guna untuk jalan agama minyak wangi tu. Tapi jangan beli minyak wangi yang tak mahal, tapi kita duk buang, tak membazir, tak pakai, tak boleh juga. Jadi biar kena dengan keadaan, belanja, penggunaan dan seumpama dengannya. Macam tu. Kalau kita makan restoran hak mahal, sekali-sekala, kena ada kemampuan, ajak anak, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, makan sekali-sekala, habis, Alhamdulillah. Lebih baik daripada kita adalah makan selalu pergi makan kat luar, tapi dah asyik buang. Kadang-kadang kita ni Allah uji tuan-tuan dengan kesenangan. Pak kita zaman kita ni ujian dia adalah ujian kesenangan. Allah bagi senang, makan mudah, tinggal mudah, pakaian mudah, shopping mall kiri kanan, harta pun mudah, dapat gaji mudah. Alhamdulillah. Walaupun ada orang kata payah, ustaz kata payah kita tu nak banding tempat lain masih lagi orang panggil mudah. Orang Bangladesh mai kerja pak kita, orang Filipina mai kerja pak kita, orang Indonesia mai kerja pak kita, orang mana lagi, Yaman mai cari rezeki pak kita, Syria mai cari rezeki. Apa sebab barakah makmur negeri ni. Jadi jangan kerana kemakmuran ini kita lalai sehingga berbelanja pada kaedah yang tidak dibenarkan oleh syarak atau yang dicela oleh syarak. Sebaliknya berbelanjalah dengan penuh hikmah dan bijaksana, sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
Dalam hadis pula Nabi SAW ada bersabda, Nabi ni wa naha, kata Abdullah atau Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, naha an thalathin qila wa qala wa idha'atil mali wa kathratis su'al. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam melarang 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Nabi larang khabar angin. Cepat sangat kita duk hukum orang. Baru orang tu ajar tentang kita nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan ilmu. Ambil Quran, ambil hadis, cepat sangat dia label lah. Jangan ambil orang ni, dia kata orang ni dia jenama lah dengan Wahabi ke dan sebagainya. Cepat saja. Padahal itu qila wa qala. Dia tak dengar pun ceramah betul tu. Masih lagi qila wa qala. Khabar angin. Jadi Nabi larang dari khabar angin. Zaman kita ni pula sekarang ni musim mengundi. Khabar angin ataupun dia panggil apa? Berita-berita hoax apa ni? Hoax. Berita-berita palsu. Indonesia panggil hoax. Berita-berita palsu. Qila wa qala. Aku dengar orang tu cakap macam ni lah. Aku dengar, mula dia jadi buah-buah mulut. Nabi larang. Jangan suka sebar benda dongeng. Itu Nabi larang, nombor 1. Nombor 2, wa idha'atil mal. Membazir. Sama ada dari sudut kapasiti kita peringkat yang rendah ni ataupun peringkat yang tinggi. Perbelanjaan wang negara dan sebagainya dengan membazir. Itu juga termasuk dalam perkara yang dilarang dalam agama kita. Walaupun harta tu harta kerajaan, bukan harta mak dia punya, tapi tetap saja kena guna dengan berhikmah. Kerana kita guna tu kerana Allah. Allah larang kita membazir, Nabi SAW larang kita membazir. Jadi Nabi kata, Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah kata Nabi larang 3 perkara. Pertama, Nabi larang khabar angin. Kedua, Nabi larang membazirkan atau menyia-nyiakan harta. Dan Nabi larang wa kathratis su'al, banyaknya pertanyaan, banyak tanya. Banyak tanya ni atau kita banyak takwil lah bahasa kita, banyak dia punya songeh dia. Banyak songeh. Orang suruh apa dia tanya, bukan nak buat apa, songeh je banyak. Itu Nabi larang. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan menjadikan kita orang yang bijak dalam berbelanja. Kerana berbelanja dengan bijak ni termasuk cabang iman dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, diberi pahala. Saya ulang sekali lagi. Orang yang berhikmah dalam berbelanja sebenarnya dia berada di salah satu daripada cabang iman. Lalu berhikmahlah dalam berbelanja kerana ia mendatangkan pahala. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh jangan terlalu membazir dan jangan bakhil. Okey. Kita pergi lagi kepada cabang iman yang seterusnya, cabang iman yang ke-43. Baik, cabang iman yang ke-43, tidak menipu, hasad, dengki dan seumpama dengannya. Okey. Berdasarkan ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia ni hasad dengki. Firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, yang famous, yang kita sering baca, iaitulah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan atau apabila dia berdengki. Jadi cabang iman jangan ada hasad dengki. Siapa yang dalam hati dia tidak simpan hasad dengki, insya-Allah dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kerana menjaga hatinya dengan cabang keimanan. Apa dia cabang keimanan itu? Tidak dengki mendengki. Macam mana kita tahu? Sebab Allah larang dalam Quran untuk mendengki sesama orang mukmin. Min syarri hasidin idza hasad. Okay, jangan dengki mendengki. Dalam bab yang sama juga tidak boleh menghasad dengki ni.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah patut mereka dengki kepada manusia disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Dari limpah kurnia-Nya. Apakah patut mereka dengki kepada manusia disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurniaan Allah. Jadi orang dengki ni sebenarnya dia tak puas hati dengan siapa. Dia dengki ni sebenarnya dia tak puas hati dengan nikmat kurniaan Allah. Allah yang bagi rezeki kepada siapa-siapa tu. Jadi dia nak dengki pasal apa? Boleh jadi Allah bagi sebab Allah redha, dan boleh jadi Allah bagi sebab Allah nak uji dia. Jadi jangan cepat sangat kita ni nak dengki. Setiap orang ada apa dia? Setiap orang ada timeline dia masing-masing. Timeline dia masing-masing. Bila dia nak diberi rezeki, bila dia nak kaya, bila dia nak senang, bila ada timeline masing-masing. Jangan dengki dengan orang. Tak guna. Tak bertambah kekayaan kita bila dengki ni. Tak bertambah kesenangan kita bila dengki. Nabi pun larang, tambah dosa tu ada. Okay? Sebaliknya, apa kita kena buat? Kita redha dengan bab rezeki. Nak dengki juga, dengki dalam bab harta, dengki dalam bab agama, dengki bab Al-Quran. Lah anak dia hafiz Quran, aku nak hantar jugalah anak aku, tak boleh ni, tak boleh jadi ni. Maknanya dia dengki dalam bab agama. Dia tu semalam berjemaah 5 waktu sehari masjid je. Aku tak puas hati betul, aku nak kena pergi jugalah. Dengki dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi kalau dengki dalam urusan dunia, itu masalah. Islam larang kita dengki. Baik, dalam bab hadis pula perkara ni Nabi SAW memang ada melarang perbuatan dengki ni. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, la tahasadu. Jangan kamu saling dengki mendengki. Jadi bila sebut tahasadu ni, Nabi melarang kita dari dengki ni dua belah pihak. Sama ada orang yang diberi nikmat ataupun orang yang tidak diberi nikmat. Jangan saling dengki mendengki. Setiap orang tu ada nikmat masing-masing. Wala tahasadu. Jangan saling dengki mendengki. Kalau orang tu senang, biarlah dia senang. Ada waktu nanti kita lah pula. Ataupun sampai hujung hayat kita tak senang-senang. Adalah tu nanti sampai akhirat Allah balas pula kesenangan. Jadi macam tu. Wala tahasadu. Wala tabaghadu. Nabi juga kata jangan kamu saling benci membenci. Jadi dia panggil apa? Ada raddatul fi'l. Ada reflect dia. Jadi kalau ada orang dengki, maknanya dia telah reflect orang lain untuk dengki juga kat dia. Kalau dia benci kepada orang, maka orang lain pun reflect benci juga kepada dia. Wala taqata'u. Dan jangan memutuskan hubungan sesama kamu. Tapi reflect juga bila dia tak puas hati. Reflect. Akhir sekali, dia berlaku dua pihak. Jangan hasad kamu dengan dia pada dia. Orang-orang kamu jangan hasad. Jangan dengki. Jangan benci. Jangan pulau. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kamu saudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi hamba Allah yang bersaudara. Jadi hasad ni jangan. Kita simpan hasad, dia membakar amalan kita. Membakar diri kita. Akhir sekali kita benci kepada orang mukmin. Padahal kita diperintahkan untuk mendoakan orang mukmin yang terdahulu. Semua orang-orang mukmin yang terdahulu yang benar iman dia, kita doakan kepada mereka. Bukan kita nak dengki apa, tak ada dengki. Baik. Dalam hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW kata, la tabaghadu wa la tahasadu. Jangan saling benci membenci, jangan saling dengki mendengki. Wala tadabaru. Jangan memulaukan antara satu sama lain. Jangan berpaling belakang. Jumpa ni,
Tak nak jumpa, nak cakap buat muka lah, macam-macam lah. Pasal apa? Pasal tak kenal. Jangan saling bermasam muka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allah kan. Nabi pesan, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membenci atau memulau saudaranya seagamalah lebih daripada 3 malam. Tak boleh. Kalau tari Allah okey lagi 2 kan, tapi 3 tu kritikal lah. Kalau masuk hari keempat lebih, tu melampau dah. Melampau. Tidak halal bagi seorang muslim memulaukan saudaranya lebih daripada 3 hari atau 3 malam. Yaltaqiyani yasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Keduanya bertemu masing-masing berpaling. Ni kata begitu, ni kata begini, paling dua-dua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang terbaik wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, ialah orang yang mula-mula memberi salam. Ni orang baik. Jadi kita ni jangan balas lah, jangan nak balas sama orang-orang Islam ni. Terutamanya orang ada kaum kerabat lagi kita. Tak ada kadang-kadang orang Islam kita ni cara kau nak balas je. Ni mesti pilihan raya pula, sekali lagi kita sebut. Kena hadam betul hadis ni. Cabang iman ni kena hadam betul, mesti pilihan raya. Jangan hasad. Dia cerita orang tu macam ni, timbul rasa hasad deki. Wala tabaghadu, jangan saling benci membenci. Ni kita pula kempen orang supaya benci orang tu. Allahu Akbar. Kita bersalahan dengan sifat agama. Okey, jangan pulau memulau. Siapa tak tegur kapur, kapur. Isu politik yang berlaku ni. Lama dah kita ni rosak atas dasar politik ya banyak. Setiap kali ngundi upacara tahunan bergaduh tak bertegur siapa. Upacara tahunan, upacara 5 tahun sekali, 4 tahun sekali. Tapi ni tahun ni tak cepat, tak ikut tempoh pun nak berbadah. Jadi musim ni lah duduk berkelainya, tak tegur siapa, tak pandang, tak apa. Dia gerak dengan klik-klik dia saja. Ni kena ingat. Kita ni nak tegur orang ni kerana ada iman. Dan tegur orang tidak benci, tidak dengki, tidak hasad ni, semua ni cabang-cabang iman. So kita kena jaga diri kita daripada perkara-perkara ini. Baik. Syair dan ucapan hikmah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam bab tidak dengki, tidak tipu, semualah jaga diri daripada sifat-sifat mazmumah ni. Okay? Ada syair-syair dan ucapan hikmah yang berkait dengannya. Disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang bersambung kepadanya. Dia memberitahu kepada kami dengan sanadnya dari Al-Hasan pada firman Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idha hasad, katanya itulah dosa pertama yang berlaku di langit. Dosa pertama yang berlaku di langit. Dan diriwayatkan dari Ahmad bin Qais, dari Ahnaf bin Qais, khamsun hunna kama aqulu la rahata li hasudin wala muru'ata li kadhubin wala wafa'a li mulukin wala hilatan li bakhilin wala su'duda li sayyi'il khulq. Maksud dia, 5 perkara yang berlaku seperti aku katakan. Nabi kata dah tak berlaku lagi, tapi akan berlaku seperti mana Nabi kata. Apa dia kata dia? 5 perkara yang berlaku seperti yang aku katakan, tiada kerehatan tiada kerehatan bagi pendengki, tiada maruah bagi pendusta, tiada penuaian janji bagi pemerintah, tiada helah bagi si bakhil, dan tiada kehormatan bagi yang buruk akhlaknya. Okey,
Jadi ni antara ucapan Ahnaf bin Qais cerita tentang akhlak jangan dengki mendengki ni. Jangan dengki mendengki. Dan kata Al-Khalil bin Ahmad, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimadlumin min hasidin laisa lahu nafasun daimun wa aqlun haimun wa huznun lazimun. Maksudnya, tiada aku melihat si zalim yang lebih serupa dengan orang yang dizalimi berbanding penghasad yang mempunyai nafas yang berterusan, akal yang gila dan kesedihan yang lama. Kesedihan yang lama. Jadi kena hati-hatilah bab tu. Kadang-kadang orang zalim ni dia sedih juga. Bukan dia tak sedih. Ada apa? Ma ra'aitu zaliman ashbaha bimadlumin. Aku tak tengok orang zalim serupa je dengan, sama je dengan orang yang dizalimi. Dari sudut mana? Dari sudut tiada maruah bagi mereka. Okey. Baik. Ma ra'aitu zaliman ashbaha bimadlumin min hasidin lahu nafasun daim. Tidak bagi dia orang yang dizalimi dengan orang zalim sama dari sudut apa? Ada hati atau nafas daim. Dia panggil apa? Hasad yang nafas berterusan. Wa aqlun haim, akal jadi gila. Dan huzun lazim, kesedihan yang lama. Jadi jangan buat nanya, jangan buat zalim kepada orang. Kalau buat zalim ni, zalim dari kacamata agama lah. Kadang-kadang orang ni hak zalim dia tak kata zalim, hak tak zalim dia kata zalim. Itu neraca dia lah, tidak neraca agama. Tapi kalau dalam neraca agama, orang yang buat zalim dengan yang dizalimi ini lebih kurang. Lebih kurang di sudut mana? Ada nafas yang berterusan, ada akal yang gila, dan ada kesedihan yang lama. Jadi kena beringat. Diriwayatkan dari Bishr Al-Harith Al-Hafi, kata dia, al-adawatu fil qarabati wal hasadu fil jirani wal manfa'atu fil ikhwaini. Kata dia, permusuhan berlaku pada kaum kerabat, hasad dengki berlaku pada jiran, dan manfaat diperolehi dari persaudaraan. Sebab tu nak suruh kita jaga hak-hak orang Islam yang lain, maka jadilah saudara seagama. Jagalah agama kita. Okey? Sebab wal manfaatu fil ikhwan. Dengan bersaudara ni, bersaudaralah kita dapat manfaat. Diriwayatkan dari Mubarrid, beliau mendendangkan ainul hasudi alaika dahru harisatun tubdil masawi awal ihsana tukhfihi yalqaka bil bishri yubdihi mukasharatan wal qalbu min munkatimun fihi alladhi fihi innal hasuda bila jurmin adawatuhu wa laysa yaqbalu udhran fi tajannihi. Terjemahan, mata penghasad senantiasa memerhatikanmu setiap masa. Ia menampakkan kejahatan dan menyembunyikan kebaikan. Orang tu master yang hasad memang gitulah. Dia tengok baik secara mana pun dia susuk sembunyi yang baik, dia sebut benda yang tak baik, dia tak setuju. Itu mana mata dia tu ada hasad dah. Yalqaka bil bishri, dia bertemu dengan gembira sambil memperlihatkan keceriaan, sedangkan hatinya menyimpan apa yang diingini darinya. Okey. Innal hasuda bila jurmin adawatuh, sesungguhnya orang yang sangat berhasad, permusuhannya terhadap permusuhannya terhadap yang tiada salah, dan dia tidak menerima apa jua alasan pada tuduhan liarnya. Baik, itu bab-bab syair. Jangan hasad dengki, jangan nipu, janganlah buat benda-benda macam tu. Ini termasuk iman.
Sebab tu kita sebut, kadang-kadang kita ni duduk saja pun, kalau kita belajar ilmu, kita tahu ini jalan dia. So kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala pada jalan yang Allah Ta'ala redai. Allah tak suruh kita maki, kita pun tahan diri. Tak suruh kita buat benda-benda, kita pun taat kepada Allah pada apa yang dia perintahkan. Begitulah keadaan kita seterusnya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir pada hari ini, cabang iman yang ke-44 ialah menjaga marwah. Menjaga marwah. Marwah siapa? Marwah manusia. Dan haram memudaratkannya, yakni memudaratkan marwah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam iman, dalam Al-Quran, apa ayat yang berkait dengan cabang ini? Iaitulah Allah Ta'ala kata, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Jangan duk label-label orang lah. Tuduh orang tu begini, tuduh orang tu begitu. Kadang-kadang tuduh ni bukan pada soal fahisyah ataupun kejelekan, keburukan. Kadang-kadang tuduhan ni berlaku pada semua aspek. Tuduh pada keluarga, tuduh pada pekerjaan, tuduh pada ilmu, tuduh macam-macam. Padahal tuduh je. Maka kalau orang tu dia suka, perkara-perkara dia tersebar di kalangan orang Islam, Allah Ta'ala bagi ancaman. Orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk di kalangan orang yang beriman, orang beriman lain tidak elok, mari dia habis buruk, habis nama orang. Maka Allah Ta'ala kata, bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Baik, yang seterusnya ayat Quran lagi. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya, yang tidak memikirkan sebarang kejahatan lagi dia beriman, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maknanya orang yang mencela wanita, mentuduh wanita yang baik ni, maka bagi mereka dengan sebab tuduhan tersebut, dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan juga di akhirat kelak. Jadi kita ni jangan cuka nak tuduh orang tu, tuduh orang ni, kata orang tu, kata orang ni, padahal kita tak tahu hakikat dia macam mana. Mungkin ada keuzuran bagi dia. Macam itulah. Kita pun ada keuzuran pada kita. Ada kadang-kadang kita termis, tak terbuat dan sebagainya. Jadi kita pun sama, jangan kita suka sebar benda kejahatan kepada orang. Seolah-olah dia tak ada jalan kebaikan untuk dia. Jangan. Dan ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala kata, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita terpelihara kehormatan, yang tidak memikirkan sebarang kejahatan lagi beriman. Tiba-tiba dia tuduh orang wanita baik ni buat jahat. Tuduh wanita yang baik ni contohnya buat fahisyah, tu buat benda zina dan sebagainya. Lepas tu suka pula sebar pula ke orang lain, oh dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang begitu dia dilaknat di dunia dan akhirat. Dia dilaknat. Pasal apa? Pasal kita ni tak boleh untuk sebarkan aib orang. Tak boleh, tak boleh. Kita kena jaga maruah orang. Jaga maruah. Melainkan orang tu, kita kena memang kalau tak bagi tahu orang tertipu dengannya dan macam-macam lagi lah, tipu daya dia, maka kita bagi tahu supaya orang elak tertipu. Pada asalnya memang kita jaga maruah. Jaga maruah. Termasuklah ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis ni dijaga maruah. Okey? Tak cakap benda yang buruk, melainkan apa yang perlu sahaja. Sebab tu dia termasuk cabang iman. Berkaitan dengan bab ni, hadis yang ada, Nabi SAW kata, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim ni dia saudara kepada Islam yang lain. La yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak membiarkan saudaranya dalam mendapat mudarat dan tidak membiarkan saudaranya tidak dibantu. Orang Islam ni dia tak akan biarkan saudara dia tu lemah.
Kalau saudara perlu pertolongan, dia akan tolong. Dia, kalau saudara tu dihina, dia akan bangun memuliakan. La yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, Nabi pun tunjuk kat dada dia. 3 kali at-taqwa hahuna, Nabi tunjuk. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seorang itu dari keburukan apabila dia mencela saudaranya seagama. Kena hati-hati. Kita musim pilihan raya ni, sekali lagi saya sebut, kadang-kadang musim orang cerita buruk bab orang. Orang cerita buruk orang. Itu pilihan raya ni. Macam-macam. Baliknya kita ni carilah benda-benda baik, elok-elok. Jangan biarkan kita ni menghina saudara seagama dengan kita. Pergi bersokongkol pula dengan orang yang benci kepada agama kita. Lama-lama kebencian yang ada dalam hati dia jakit kepada hati orang yang dapat dengan dia. Lama-lama dia jadi benci kepada orang Islam. Ini kena hati-hati. Al-muslimu, seorang muslim itu, alal muslimi haramun, ke atas muslim yang lain haram. Okey. Damuhu wa maluhu wa irduh. Apa yang haram? Darah dia tak boleh dibunuh. Malu, hartanya tak boleh dirompak, dicuri. Wa irduh, maruah dia. Maruah dia, orang Islam ni kita kena jaga. Jangan pula kita yang menginjak-injak maruah dia. Sebaliknya kita muliakan dia. Kerana dia orang Islam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidak ada seorang lelaki menuduh lelaki lain dengan tuduhan fasik dan kufur, melainkan dia kembali kepadanya jika orang yang dituduh itu tidak seperti yang dia katakan. Jadi dia tuduh macam-macam, orang dia tuduh tu tak ada pula macam tu. Akhir sekali tuduhan tu kembali kepada orang yang mengeluarkan tuduhan, orang yang menuduh, maka dialah yang menerima mudarat daripadanya. Jadi sebab tu kita kena jaga maruah orang Islam, jaga halal haram pun kita jaga. Jangan perkara-perkara yang menipu, hasad, dengki ada pada kita. Berbelanjalah dengan belanja yang sederhana, dalam keadaan kita buat semua benda ni mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ni kita berhenti situ sampai 3 poin kita hari ni. Insya-Allah, okey. Kita akan sambung pada bab ini kaitan dengan niat kita juga, iaitu soal ikhlas. Bila soal ikhlas ni jadi panjang lah pula. Kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah kita akan sambung pada cabang iman yang ke-45. Cabang iman yang ke-45 itulah pada muka surat 95 nanti insya-Allah. Baik. Ada soalan kalau tanya? Ada. Baik, terima kasih kepada pihak PQDM yang sudi membawakan kelas kita pada masyarakat pada hari ini. Teruskan menyokong program-program ilmiah yang dilakukan oleh pihak PQDM, dan juga ajaklah kawan-kawan untuk sama-sama kita tadabbur dan mengikuti tadabbur Quran dan mengikuti kelas-kelas kita yang dibuat di bawah PQDM dan juga pada kolaborasi dengan NGO lain boleh. Jadi kita pakat-pakatlah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.